Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Irwan. Semoga doktor sihat-sihat selalu hendaknya. Saya Syaza Azin binti Mazlan dan kami dari kumpulan 2 telah memilih satu topik iaitu konflik sekolah ibu bapa dan PIBG. Okey, dahulu sebagai pelajar kita semestinya tidak terlepas daripada menyampaikan surat kepada ibu bapa untuk menghadiri mesyuarat PIBG. Namun hanya mereka yang berkelapangan dan bertanggungjawab sahaja yang menghadiri mesyuarat tersebut. Merujuk kepada Akta Pendidikan KPM 1996, PIBG ini ditubuhkan di semua sekolah kerajaan bertujuan untuk mewujudkan satu permufakatan antara ibu bapa dengan guru. Jadi hal ini bukan sahaja penting untuk ibu bapa dan guru tetapi juga penting untuk pelajar-pelajar di sekolah kerana dengan adanya bantuan PIBG ini pelbagai aktiviti dan kebajikan pihak sekolah terjamin. Antaranya jemputan merasmikan mesyuarat PIBG ataupun surat untuk kutipan bayaran sumbangan PIBG. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang kita akan telusuri bersama. Okay, sebagai pembuka tirai kepada topik kita lihat dahulu 10 fakta sedih mengenai PIBG yang saya ambil dari Keratan Akhbar Mingguan Malaysia 2018. Apa 10 faktanya itu? Okey, mesyuarat agung PIBG tiada sambutan. Ramai guru berbanding ibu bapa yang hadir. Ahli yang tidak hadir mesyuarat paling banyak mempersoalkan keputusan PIBG. Tidak ramai yang bayar sumbangan PIBG semata-mata ia tidak wajib. Semua kemudahan yang PIBG sediakan tetap boleh digunakan oleh anak-anak mereka. Jadi mengapa mereka perlu membayar? Hal ini disebarkan pula kepada kawan-kawan supaya mereka turut tidak membayar sumbangan PIBG. Belum pernah seumur hidup didengar 100% ibu bapa membayar yuran PIBG. Manakala untuk duit sumbangan 100 untuk setiap murid, boleh dikatakan ke semua ibu bapa sanggup datang ambil tanpa sebarang alasan. Dan yang selebihnya turut membawa isu yang sama berkenaan dengan duit, penaja, ibu bapa yang miskin dan ibu bapa yang kaya. Walau bagaimanapun, kumpulan kami kita akan lebih membincangkan konflik yang melibatkan perbezaan pendapat antara PIBG dengan pentadbir sekolah. PIBG tidak memahami akan keadaan atau situasi sekolah. Ahli PIBG, ibu bapa, tidak memberikan komitmen dan kerjasama yang sepatutnya kepada pengurusan PIBG dan ketidakcukupan dana untuk menggerakkan aktiviti yang dirancang. Jadi konflik-konflik ini akan dibincangkan oleh ahli kumpulan yang seterusnya. Salam sejahtera. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang isu yang pertama iaitu isu di antara Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dengan pihak pentadbir sekolah. Okey, Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan pihak sekolah mempunyai perancangan yang berbeza dan kedua-duanya inginkan yang terbaik untuk sekolah. Okey, perbezaan pendapat yang saya katakan di sini adalah dari segi idea, aktiviti dan program yang melibatkan ibu bapa dan pelajar. Okey, mengikut berita harian online yang bertarikh 23 Jun 2023, penulis ada mengatakan bahawa pentadbir sekolah perlu menjaga hubungan dengan ibu bapa, termasuklah melakukan komunikasi dua hala sekiranya berlaku permasalahan di sekolah. Okey, dekat sini kita boleh kaitkan dengan perbezaan pendapat. Walaupun pihak PIBG ataupun pihak pentadbir mempunyai pendapat yang berbeza, tetapi sekiranya mereka melakukan komunikasi dan hala yang bagus, jadi permasalahan tersebut boleh dilakukan dengan baik. Sebab PIBG dan pihak pentadbir sekolah ini merupakan identiti yang penting dalam memajukan sekolah tersebut. Okey, kita tengok kepada contoh sekiranya berlaku perbezaan pendapat di antara PIBG dengan pentadbir sekolah. Kita tengok kepada contoh di sebuah sekolah di Petaling Jaya, Selangor. PIBG telah menggesa supaya guru besar dan penolong kanda pentadbiran dipindahkan dari sekolah tersebut. Okey, ada sebab kenapa pihak PIBG menggesa supaya pentadbir dipindahkan, iaitu banyak program yang melibatkan ibu bapa dan PIBG dihalang oleh pihak pentadbir dan pada masa yang sama, ibu bapa juga dihalang untuk menyertai sebarang aktiviti yang melibatkan ibu bapa dan pelajar dan permasalahan ini berlaku sejak tahun 2019. Kalau
dari aspek yang negatif, tiada permuafakatan. Apa yang berlaku adalah sekolah tersebut mempunyai persekitaran yang tidak harmoni. Seperti yang katakan dekat bawah dekat sini, tiada permuafakatan antara pentadbir sekolah dengan PIBG membawa kepada persekitaran sekolah yang tidak harmoni. Okey, banyak program yang dianjurkan oleh PIBG dihalang oleh pihak pentadbir atas alasan-alasan yang tertentu. Begitu juga dengan pihak pentadbir, ada juga menganjurkan program ataupun aktiviti ataupun idea semasa mesyuarat PIBG, tetapi dibantah oleh ibu bapa. Perbezaan pendapat dia ada dua. Kalau dia menjurus kepada unsur yang positif, itu adalah membawa kebaikan kepada sekolah. Tetapi sekiranya pada unsur yang negatif, iaitu tiada permuafakatan, itu membawa kepada persekitaran sekolah yang tidak harmoni. Okey, saya serahkan kepada rakan yang lain untuk menerangkan tentang isu yang lain. Okey, seterusnya ialah ketidakcukupan dana PIBG untuk mengadakan aktiviti yang dirancang. Ketidakcukupan ini disebabkan oleh sikap ibu bapa yang enggan memberi sumbangan. Seperti yang dikongsikan di Sinar Harian pada 4 Februari 2019, ibu bapa menganggap sumbangan tersebut tidak penting dan mereka juga berharap dengan sumbangan dari pihak luar. Ibu bapa juga tidak menjelaskan yuran sekolah seperti yang dikatakan oleh ABAMKI di laman webnya pada 30 Oktober 2020. Mereka selalu mengambil kesempatan di atas bantuan pihak luar seperti kerajaan. Dan ibu bapa juga melepaskan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Seterusnya ialah pihak sekolah dan PIBG kurang aktif dalam melakukan aktiviti. Mereka kurang membuat aktiviti yang mendatangkan keuntungan. Dalam hal ini, pihak pengurusan sekolah harus memainkan peran penting dengan menggunakan sepenuhnya entiti utamanya PIBG dalam mencari dana tambahan selain peruntukan sedia ada daripada kerajaan. Di antara tips yang boleh digunakan untuk mengumpul dana adalah paling berkesan ialah menggunakan media sosial iaitu melalui Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya yang banyak membantu. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan program Kita Semula, Hari Koperasi Sekolah, Jualan Amal, Kad Dana Jogatan dan banyak lagi aktiviti yang boleh mendatangkan keuntungan bagi membantu pihak sekolah. Saya Nurul Afifah binti Cik Nazmi akan meneruskan kepada isu yang seterusnya yang berkaitan dengan ahli PIBG iaitu ibu bapa tidak memberikan komitmen dan kerjasama yang sepatutnya kepada pengurusan PIBG. Antara faktornya ibu bapa kurang melibatkan diri dalam aktiviti adalah disebabkan oleh pengaruh kesibukan dengan kerja seharian. Hal ini disebabkan aktiviti PIBG diadakan pada hari biasa menyebabkan ibu bapa murid tidak dapat meluangkan masa bersama. Berdasarkan kepada data kajian terhadap sekolah jenis kebangsaan Cina Kulai Johor, Mun Sung Kuan menyuarakan peratusan ibu bapa yang menyatakan kadangkala bahawa mereka dapat melibatkan diri dalam aktiviti PIBG sekolah adalah lebih tinggi berbanding dengan peratusan yang menyatakan kerap ataupun sentiasa melibatkan diri. Faktor seterusnya ialah kurang pelibatan ibu bapa dalam pengurusan PIBG. Analisis dapatan menunjukkan 19.8% daripada ibu bapa murid menyatakan bahawa mereka kerap tidak melibatkan diri dalam aktiviti PIBG kerana isteri ataupun suami sendiri tidak mahu, tidak berminat serta dalam aktiviti PIBG.
Malah 47.7% daripada mereka menyatakan kadangkala tidak ingin menyertai dalam aktiviti PIBG disebabkan suami ataupun isteri sendiri tidak mahu turut serta, dan selebihnya menyatakan tidak pernah melibatkan diri dalam aktiviti PIBG. Melalui dapatan ini, kita boleh merumuskan bahawa ibu bapa kurang melibatkan diri dalam aktiviti PIBG sekolah kerana dipengaruhi oleh sikap suami ataupun isteri itu sendiri. Faktor yang seterusnya ialah ibu bapa dikatakan tidak memberikan komitmen dan kerjasama yang sepatutnya kepada pengurusan PIBG kerana terdapat sebilangan ibu bapa yang segan mengeluarkan pendapat atau tidak mahu bersuara ketika pertemuan dan mesyuarat PIBG dijalankan. Seperti yang kita tahu, PIBG merupakan platform yang terbaik untuk memupuk persefahaman antara ibu bapa dan pihak sekolah supaya pelbagai perbincangan dan permufakatan dapat dicapai. Bahkan, PIBG itu sendiri memberi maksud lebih kepada pandangan dan cadangan daripada ibu bapa sendiri dalam membaik pulih prestasi setiap keadaan hal ehwal sekolah anak-anak. Namun, dalam temu bual antara pengkaji dengan guru penolong kanan SJK Senai, di mana beliau ada menyatakan bahawa kebanyakan daripada ibu bapa pelajar sekolah segan dan malu menyuarakan pendapat semasa mesyuarat PIBG dijalankan. Dikatakan faktor ini wujud berkemungkinan besar kerana mereka tidak terbiasa bercakap di khalayak ramai serta bersikap pasif serta tidak ingin mencuba berkomunikasi dengan pihak sekolah termasuk guru. Pada asasnya, PIBG merupakan salah satu wadah penting membantu pihak sekolah meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan meliputi sistem pembelajaran dan pengajaran dan kemudahan prasarana di samping membina hubungan baik di antara pihak sekolah dan ibu bapa. Sebanyak 17.4% daripada ibu bapa pelajar kerap tidak mahu bersuara dalam mesyuarat yang dijalankan. Sesetengah ibu bapa dikatakan hanya datang sebagai pendengar setia sehingga kadang-kadang terlena di dalam Dewan Mesyuarat. Ini menyukarkan proses dalam memberi cadangan yang boleh diaplikasikan dalam meningkatkan kemajuan pihak sekolah atau membuat aduan tentang sesuatu perkara atau isu yang timbul dalam kalangan pelajar sekolah. Pihak sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan PIBG tidak faham keadaan institusi yang diambil oleh pihak sekolah. Hal ini kerana mereka tidak ada kemahiran, kepakaran dan dalam bidang pengurusan pengajaran pelajaran. Selain itu, mereka juga tidak faham apa masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah. Sikap ibu bapa yang merupakan ahli PIBG yang tidak memberi kerjasama dan komitmen menyukarkan lagi keadaan. Hal ini kerana mereka terlalu sibuk dengan kerja dan tugas hakiki yang menyebabkan mereka tidak hadir ke sebuah PIBG, tidak bersuara dan segan untuk menyuarakan pendapat, menimbulkan lagi konflik yang menyebabkan ketidakpuasan apabila sesuatu perkara yang dijalankan. Ibu bapa sendiri perlu faham bahawa PIBG merupakan satu badan khas yang ditubuhkan untuk menyatukan ibu bapa, sekolah, masyarakat, dan keaktifan sebuah sekolah itu boleh nilai berdasarkan peranan PIBG itu sendiri. Oleh itu, kerjasama, komitmen dan sumbangan semua pihak ini amat penting untuk melahirkan individu maupun pelajar yang dapat menyumbang kepada masyarakat kelak. Baiklah, itulah dia sedikit sebanyak perbincangan berkenaan dengan topik konflik sekolah, ibu bapa dan PIBG. Kesimpulannya, kita sebenarnya masih lagi mempunyai satu stigma bahawa persatuan ini akan mengganggu tugas guru dan membuang masa dan tenaga ibu bapa dan sebagainya. Tetapi jika kita memanfaatkannya dengan baik, hasil yang baik juga akan diperoleh buat para pelajar, guru dan ibu bapa. Peranan PIBG pada masa kini juga kita lihat semakin mencabar. Jadi selain usaha ataupun inisiatif yang amat diperlukan daripada pihak ibu bapa dan PIBG, perlu juga ada satu prakarsa di peringkat nasional
untuk meletakkan satu piawaian dan penanda aras yang dapat mengukur tahap pencapaian PIBG. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan 2. Sekian, terima kasih.